Didik TV KPM. Okey, Nisa. Jadi, selepas proses persenyawaan, selepas dia zygote menempel di dinding uterus, apa yang berlaku ialah bermulalah proses kehamilan. Bermulanya proses kehamilan daripada berbola sel tadi, macam mana akhirnya akan nampak seperti baby yang sempurna tu, bayi yang sempurna. So, apa peringkat-peringkat dalam proses kehamilan ni? Jadi, kalau saya sebut sel membahagi mungkin tak nampak. Nisa, apa kata kita tengok video dulu, Nisa? Wah, ada video ya, Cikgu. Ada, Nisa. Okey, murid-murid di rumah, jom kita saksikan. Perkembangan embrio. Apabila sel-sel anda mula membahagi, ia berkelompok bersama-sama secara rawak. Tetapi selepas minggu kedua, ia memulakan perubahan yang menakjubkan. Semua makhluk di bumi melalui kejadian ini. Ia disebut gastrulasi. Sel-sel ini mula berhimpun untuk membentuk suatu jasad. Ini merupakan kejadian penting apabila setiap sel kecil itu membuat keputusan sama ada untuk menjadi jantung, otak, perut atau otot. Ia merupakan cara yang sangat indah untuk menghasilkan hidupan. Selepas 3 minggu pertumbuhan yang berterusan, anda mempunyai jantung kecil yang berdenyut. Embrio tersebut masih kelihatan sama seperti embrio mamalia, burung atau amfibia. Bagaimana wajah kita tidak hanya membesar tetapi dipadankan bersama seperti susun suai gambar. Tepi bibir atas anda, rahang dan lelangit mula terbentuk sebagai struktur seperti insang di leher anda. Lubang hidung anda yang berada di bahagian tengah bibir anda turun dari atas kepala anda sementara mata anda bergerak masuk dari sisi. Wah, itu dia video yang telah sama-sama kita tonton. Mungkin cikgu boleh jelaskan dengan lebih lanjut berkenaan video tersebut. Kan tadi saya dah sebut, Nisa, sains ni memang menarik, Nisa. Yang apa berada di dalam kandungan yang tak nampak di mata kasar boleh diterangkan oleh sains. Bagus sebenarnya belajar sains ni, dapat mengetahui berbagai ilmu. Okey, jadi mari kita tengok pada peringkat kehamilan kita, ya, Nisa. Okey, yang pertama, tadi daripada sel asalnya sperma dan ovum, kemudian membahagi menjadi berbola sel, dan sekarang dia sel-sel tersebut telah pun mula ada agihan tugas. Ada sel yang akan membahagi menjadi tangan, kaki. Jadi ini kita tengok pada minggu pertama hingga minggu keempat. Cuba Nisa tengok gambar tu. Kan dia dah start macam ada tangan, ada kaki, kan. Walaupun kalau kita tengok dari mula ni kita tak mengakulah tu kita, kan, Nisa, kan. Okey. Kemudian seterusnya, minggu pertama, minggu keempat tu kira-kira sebulan. Kadang-kadang sebulan ni orang belum perasan dia tu telah pun mengalami proses kehamilan, kan. Belum tahu lagi. Tapi sebenarnya telah pun ada. Minggu pertama, minggu keempat dah ada macam tu bentuknya. Okey. Kemudian minggu ke-7 hingga minggu ke-9, telah mula nampak beza dia. Telah mula ada jari kat situ. Bentuk kepala. Tapi tengok saiz kepalanya lah. Ada jari. Mata mungkin ada situ tapi belum ada kelopak mata lagi. Nampak mata belum terjadi dengan lengkap lah. Ini kira-kira kalau minggu ke-7 hingga minggu 9 ni dalam 2 bulan lah. Kita tempoh mengandung kita ialah kira-kira 40 minggu. Yang dikatakan 9 bulan 10 hari itu 40 minggu. Okey. Seterusnya, minggu ke-10 hingga minggu ke-19 nampak bentuknya tu telah pun ada bentuk seperti bayi, telah lengkap. Jadi daripada tadi kalau minggu pertama, minggu keempat tu kita tak panggil bayi lah macam tu. Kita panggil embrio. Sekarang minggu 10 hingga minggu ke-19
telah pun nampak bentuk bayi, jadi kita panggil ni fetus. Fetus. Kita start panggil fetus. Dah ada nampak kaki tu. Okey, tangan pun telah pun terbentuk. Baik. Kemudian minggu ke-20 hingga minggu ke-37. Nampak dah pun lengkap lah dan menyerupai bayi. Fetus telah menyerupai bayi. Cumanya mungkin saiznya yang kecil lagi masa ni. Ini lebih kurang 5 bulan kan. Hingga 37. Hingga 7 bulan gitu ya. Minggu 38 hingga 40, fetus telah pun terbentuk dengan lengkap. Jadi nampak sekarang fetus tu sedang kepala dia dah pun berada di bahagian cervix. Baik. Di bahagian cervix, dan sekiranya proses kelahiran nak berlaku, jadi otot akan mengecut dengan kuat untuk memaksa bayi keluar dari faraj. Jadi lengkaplah. Minggu 38 hingga minggu 40 ni, bila-bila masa sahaja proses kelahiran boleh berlaku. Baik. Dapatlah baby yang comel macam anak kawan Nisa tu. Betul. Okey. So ini ialah proses kehamilan dari minggu pertama hingga minggu 40. Kalau kita tengok, okey. Ini dia urutan perkembangannya tadi. Baik. Okey, bermula daripada ovum dan sperma. Kemudian membentuk zygote bila je percantuman ovum dan sperma, iaitu proses persenyawaan, nukleus ovum dan nukleus sperma menghasilkan zygote, belum ada ciri-ciri baby lagi. Itu baru dalam bentuk sel. Okey, kemudian membahagi menjadi embrio. Ingat tadi bentuknya yang tidak lengkap. Kemudian bila telah pun menyerupai bayi, kita panggil fetus. Dan akhirnya keluarlah sebagai bayi. Baik, cikgu. Okey, so ini ialah proses kehamilan, perkembangan zygote selepas persenyawaan. Dari zygote, embrio, fetus, bayi. ZEF. Zygote, embrio, fetus, bayi. Okey. Itu dia proses perkembangannya. Macam mana Nisa? Saya rasa insya-Allah saya boleh mengikuti sama seperti murid-murid di rumah. Okey, cuba kita lihat apa yang saya ada di sini. Baik. Di whiteboard ni. Okey. Nisa. Tadi kita dah pun melihat perkembangan ni. Baik. Jadi bermula dari cuba Nisa, boleh tak Nisa tolong susunkan gambar-gambar ni tadi. Yang mana minggu 1 hingga minggu 4? Baiklah. Minggu 1 hingga minggu 4. Gambar-gambar ni tidak disusun mengikut turutan. Baik, saya akan cuba ya cikgu. Cuba Nisa. Minggu pertama ke-4, yang ini 1 hingga 4. Bagus Nisa. Kenapa Nisa kata ini minggu pertama hingga minggu ke-4? Sebab dekat sini kita tak nampak lagi bentuk, dan mungkin ini adalah peringkat di mana ianya masih lagi peringkat sebagai awal. embrio ya cikgu. Ke belum lagi? Embrio. Baik. Peringkat embrio. Bagus Nisa. Nampak murid-murid. Ni contoh yang diberikan oleh kakak Nisa. Ini contoh yang baiklah. Lepas diajar terus boleh menjawab soalan ni. Saya cuba. Okey. Minggu ke-7 hingga minggu ke-9. Ke-9. Saya rasa yang belum ini lengkap lagi. Minggu ke-7 hingga minggu ke-9. Murid-murid setuju tak dengan kakak Nisa ni? Macam mana? Murid-murid di rumah? Sama ke jawapan kita? Ya, betul. Tahniah Nisa. Tepat sekali. Hebat, bagus ni. Kemudian nampak tak Nisa? Sebenarnya dengan menggunakan gambar kita murid-murid berpandukan gambar lebih senang ingat sebenarnya. Kemudian minggu ke-10 hingga minggu ke-19. 10 ke-19 daripada cuba tengok. Dua gambar ni macam hampir sama. Apa beza dua gambar ni? Mungkin saiznya lebih kecil, jadi saya rasa yang ini adalah perkembangan minggu ke-10 hingga ke-19. Ya, betul. Tepat sekali Nisa. Bagus Nisa. Terima kasih. Okey, minggu ke-20 hingga minggu ke-37. 20 hingga 37 pastinya yang ini. Sebab apa? Pada masa ni kalau kita lihat sebenarnya fetus ni telah pun lengkap. Telah lengkap tu maksudnya apa? Dari segi organnya, organ dalamannya, jantung dah lengkap jadi, organ luaran pun dah nampak lengkap, ada cuping telinga dah, matanya pun dah terbentuk dengan lengkap, kaki dah lengkap, semua dah ada. Jantina telah pun dapat dilihat lah kalau melalui ultrasound. Dan akhir sekali, mestilah telah pun
ready bersedia untuk proses kelahiran, melahirkan. Inilah dia 40 minggu proses kehamilan. Jadi Kan, macam Nisa? mana cikgu dengan pencapaian jawapan-jawapan saya setakat ini? Semua betul? Hebat. Terima terbaik. kasih cikgu. Tengok Nisa, inilah yang kita katakan sains ni sebenarnya sangat hebat, dapat menerangkan proses kehamilan kita. Saya tengok hebatnya kejadian manusia. Daripada sel, sperma dan ovum sel dan akhirnya menjadi manusia. Hebatnya Nisa proses ni. Betul. Nisa cuba kita tengok yang bawah ni. Cuba Nisa padankan. Padankan. Okey, proses yang pertama, hidung, telinga dan jari akan peringkat kelihatan. mana ni? Hidung, telinga dan jari kelihatan. Kita lihat. Sekejap ya. Saya rasa kalau salah saya mohon maaf awal-awal. Tak apa Nisa. Mula-mula Nisa mungkin boleh tengok pada gambar. Berdasarkan gambar. Yang mana yang ada hidung. Ada hidung. Okey, saya rasa pada minggu ke-10 hingga 19 kita dah boleh nampak 10 mana? hidung, Betul Nisa. ada tangan, ada telinga, ada jari. Dah nampak mula-mula nampak bentuk tapi tu. sebenarnya sebelum tu dia dah jadi Nisa. Cuba Nisa tengok minggu ke-7 hingga ke minggu 9. Dah mula kelihatan. Tu clue dia. Kelihatan. Jadi jawapan yang sebenar adalah 7 hingga 9 ni cikgu. Bagus Nisa. Macam tu murid-murid sekiranya diberikan ni boleh membuat perubahan dengan segera. Baik. Macam tu. Okey, baiklah. Tangan dan kaki mula terbentuk. Ini pada peringkat ke-19. Mula tengok keluar dia mula 1 hingga 4. Ya, dah walaupun itu di peringkat awal sebenarnya tangan tu dah ada, dah mula nak keluar. Baik. Okey, bagus Nisa. Fetus terbentuk dengan lengkap. Dah lengkap, dah menunggu hari untuk kelahiran ni, nak keluar, nak jumpa ibu dia ni. Kalau dah tak sabar-sabar nak keluar tu pastilah minggu ke-38 hingga 40 cikgu. Betul Nisa. Tahniah, hebat Nisa. Terima kasih. Bukan senang nak ialah proses kehamilan ni selama 9 bulan ni nak dapat dalam tempoh 5 minit Nisa. Mungkin ada sedikit kekeliruan daripada pihak saya tadi, tapi selepas cikgu menjelaskan kata kunci, saya rasa saya dapat jawapan dengan lebih jelas. Betul. Tahniah Nisa. Terima Hebat. kasih. Bagus macam ni murid. Ni contoh, murid contoh ni hari ni. Okey Nisa, cuba kita tengok lagi. Rajah menunjukkan sebahagian dari peringkat perkembangan manusia. Baik. Saya ada sperma dan ovum, kemudian mengalami proses persenyawaan, kemudian membentuk PQ dan R. Apakah yang diwakili oleh PQ dan R? Tadi kita ada apa? Kita ada apa perkataan-perkataan yang kita ada? Kita ada zygote, kita ada fetus, ada embrio. Yang mana satu datang dulu tu? Lepas persenyawaan apa jadi? Lepas persenyawaan. Tadi saya sebut apa? Z-E-F. F. Apa tu? Z ialah zygote cikgu. Zygote betul. So P ialah zygote. Zygote. Q. E ialah embrio. Ya betul. Dan R ialah fetus. Cuba kita semak ni betul ke tak betul. Tadi tengok P ialah zygote, Q embrio, R ialah fetus. Tahniah Nisa. Terima kasih Nisa, tepat sekali. Kalau saya diberi bintang-bintang di langit, berapakah bintang untuk saya cikgu? Untuk ni sekali jawab terus ingat ni 5 bintang. 5 bintang. Terima kasih cikgu. Okey. Seterusnya. Okey. Tandakan tik. Ini adalah contoh-contoh soalan bahagian B Nisa. Kalau sebelum ni kita ada bahagian A, bahagian B, bahagian C. Soalan sains ni. Ini ialah contoh soalan bahagian B. Tanda tik sahaja jawapan dah ada di situ. Tanda tik bagi penyataan yang betul tentang perkembangan fetus pada minggu ke-38 hingga minggu 40. Okey, Nisa tadi ni. Minggu 38 hingga minggu 40 ni gambar dia. Perhatikan. Cuba tengok penyataan. Fetus telah terbentuk dengan lengkap. Betul ke salah? Betul. Saya tanda tik cikgu. Ya. Okey, nanti kita tengok kita tengok. Okey, betul. Embrio kelihatan seperti bayi. Betul ke embrio Nisa?
Tidak. Embrio. Saya tidak akan tanda tik di situ. Ya, sebab dia sebenarnya bukan embrio kan. Itu fetus. Dah hampir seperti kalau embrio tadi tak nampak, belum bayi lagi Belum ni. lagi. Fetus sepatutnya. Perkataan tu sebenarnya memerangkap. Memerangkap murid-murid. Berhati-hati. Perkataan-perkataan dalam sains ni kita kena tahu dengan tepat istilah dia. Badan fetus berputar sehingga kepalanya menuju ke arah cervix. Ni nampak ni apa ni? Saya nampak macam ada kata kunci cervix di situ. Ya, Jadi ya. saya akan tandakan tik. So ada dua jawapan tik. Kita semak cikgu. Okey. Betul? Terlebih. Betul tengok. jawapan saya? Betul. Ya, Tahniah Nisa. 5 bintang sekali Terima lagi. kasih. Didik TV KPM